Ya, saya dah rakam. Baik. Jadi insya-Allah bismillahirrahmanirrahim. مرة أخرى في هذا الأسبوع إن شاء الله سنتحدث عن التعليم في القرن 21 كما تحدثنا في الأسبوع الماضي بشكل عام عن إطار نظري لتعلم في القرن 21. طيب، وفي الأسبوع الماضي تحدثنا أيضا عن وظائف وأهداف التربية الإسلامية. على كل حال سأبدأ أولا بالإشارة إلى هذا الكتاب. Saya akan mula dengan tunjuk kepada satu buku ini. Saya dah letak dalam Google Classroom. هذا الكتاب موجود في Google Classroom. Okay. ربما نحن نقرأ هذا الكتاب عندما نقوم بكتابة البحث. Bila kita tulis essay ataupun nahnu نقوم بإعداد poster أو إعداد تقديم. اسم الكتاب فلسفة التربية الإسلامية. فلسفة pendidikan Islam. دراسة مقارنة بين فلسفة التربية الإسلامية والفلسفات التربوية المعاصرة. Ya, di sini ada kajian perbandingan di antara falsafah pendidikan Islam dengan falsafah pendidikan moden. Okay. So boleh ya. Saya nanti bacalah buku ni buat rujukan untuk penulisan esei. Ataupun nanti boleh jadi rujukan untuk subjek yang lain lah. Kursus-kursus yang lain yang berkaitan di Kupu SB. So kita ringkaskan. Di sini ada kandungan buku Muhtawayat al-Bahth. محتويات البحث أو محتوى الكتاب. الفصل الأول أهمية البحث في التربية الإسلامية. Ya, kepentingan menjalankan penyelidikan di dalam falsafah pendidikan Islam. Makanah, kedudukan falsafah tarbiyah fil amal tarbawiyah dalam proses pendidikan. Ittirab mafhum falsafah tarbiyah al-gharbiyah wal alamiyah. Ya, yang kedua ni adalah bagaimana berlakunya kecelaruan di dalam konsep falsafah pendidikan barat dan juga antarabangsa. At-tatallu' ila falsafah tarbawiyah jadidah. Okay, disebabkan kecelaruan itu, maka terdapat usaha untuk menghasilkan satu falsafah baru, ya, daripada krisis yang berlaku. Rabi'an, haja an-nuzum wa dirasat tarbawiyah. Bagaimana keperluan kepada sistem dan juga kajian pendidikan, ya, di dalam dunia Arab dan juga Islam kepada falsafah tarbiyah Islamiah. Ya, keperluan kepada sistem dan juga kajian pendidikan di dalam dunia Arab dan juga Islam kepada falsafah pendidikan Islam, ya, yang tertentu. Okay. So dalam kitab ini Al-Fasl Tsani menerangkan tentang al-alaqah bain al-khaliq wal insan. Ya. Bagaimana hubungan manusia, khaliq pencipta dan juga manusia dalam konteks hubungan alaqah ubudiyah. Okay. So ini ada persamaan lah, tasyabuh dengan tajuk-tajuk yang telah kita belajar sebelum ini, ya, yang mana saya telah kemukakan dan juga kongsikan di dalam muhadarah yang lepas dalam konteks al-ubudiyah, ya, dalam konteks al-ibadah, ya, yani al-insan khalifatullah fil ard, ya. Baik. Thumma di dalam kitab ini diterangkan juga bagaimana hilangnya mafhum al-ibadah fi tarbiyatil hadithah. Okay. Disebabkan mungkin pengaruh pendidikan barat
maka pendidikan barat hanya menitik beratkan kepada elemen materialistik semata-mata. Bermakna يوجد تأثير بالنسبة للتربية الغربية حيث يركز النظام التربوي على العنصر المادي، بينما في الإسلام يعني التربية يعني الحياة هي العبادة. dalam Islam kehidupan adalah ibadah. ولذلك التربية يعني جزء من العبادة. Jadi di dalam Islam, dalam konteks pendidikan Islam, at-tarbiyah adalah satu juzuk daripada ibadah. Yang mana benda ni telah hilang sebabkan konteks kita membicarakan konteks pendidikan di dalam kerangka apa? Kita panggil kerangka, mungkin kerangka moden ataupun kerangka sekular, Al-alaqa bain al-insan wal kaun. Bagaimana hubungan antara manusia dan juga alam. Tasghir, tasghir ni maknanya Allah jadikan al-kaun, al-alam ni untuk di eksploitasi ataupun digunakan oleh manusia. Okey, di sini ada bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang jadi hubungan manusia berlaku di atas dasar keadilan dan juga ihsan. Alaqah al-insan bil hayah, hubungan manusia dengan kehidupan. Al-ibtila, al-ibtila, ujian. Okay. So adalah di dalam kitab ini sangat banyak isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan juga mabadi' tarbiyah ad-diniyah, apa ni, kaitan dengan elemen dan juga kerangka yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Di dalam al-fasl al-thalith min hadha al-kitab, في الفصل الثالث هناك نظرية المعرفة في التربية الإسلامية، غاية المعرفة ومصدرها، ميادين المعرفة، أدوات المعرفة، ثم التكامل بين العلوم الدينية والعلوم الكونية وأثره في نشوء الحضارات. طيب، ثم المصادر والمراجع. اوكي، ولذلك إن شاء الله أرجو منكم يعني الانتباه إلى هذا الكتاب. طيب، على كل حال اليوم إن شاء الله سأتحدث عن موضوع آخر، موضوع جديد، وهي ini seminar 14. Seminar. Ini dulu Sebelum saya sentuh berkenaan dengan PAK 21 ataupun pembelajaran abad 21, saya akan sentuh berkenaan dengan Al-Manahij dulu. Saya akan tunjuk kitab. Baik. Al-Manahij bermakna kurikulum. Kurikulum ataupun aktiviti ataupun sukatan pelajaran yang mana sangat penting untuk kita faham konsep. يجب علينا أن نفهم مفهوم المناهج قبل تنفيذ عملية التعليم في القرن ال-21. Kita mesti faham maksud manhaj sebelum kita laksanakan pembelajaran abad 21. فبالنسبة للمناهج يعني هناك مرجع آخر من هذا الكتاب.
ننظر أولا إلى الكتاب الذي يتحدث عن المناهج أو المنهج. في الفهرس table of content يعني نستطيع أن ننظر إلى عدة أبواب. في الباب الأول حالة المعلم لدراسة المناهج. Bagaimana guru memerlukan kepada pengetahuan berkenaan dengan curriculum, mafhum al-manhaj kanizam, al-manhaj kamanzumah khibrat, murabbiyah في التربية, شروط الخبرات, ثم المنهج ونوع الخبرات, ثم يعني أسس بناء المجتمع يعني دور المنهج. Ini manhaj ini ialah dalam konteks pendidikan Islam, yang mana kita melihat manhaj sebagai manhaj yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, iaitu daurul manhaj fima yakhus hudallah. ثم طبيعة الإنسان, kita melihat ilmu dalam konteks yang lebih luas, keperluan manusia kepada ilmu. Kemudian thaqafah, tabiat al-insan. Jadi di sini kitab ini, manhaj ini, dia tidak menyentuh tarbiyah dalam konteks pembelajaran semata-mata, tapi dalam konteks yang lebih luas. Jika kita lihat kepada dalam fasal rabi', bab 4, dia menyentuh berkenaan dengan jawanib tarbiyatul fard, iaitu aspek-aspek yang melibatkan pendidikan individu, iaitu at-tarbiyatul imaniyah, thumma tarbiyah khuluqiyah, tarbiyah dalam tarbiyah iman, tarbiyah akhlak, tarbiyah jinsiyah, tarbiyah dalam bentuk perbezaan jantina, tarbiyah aqliyah, tarbiyah kepada akal, ada yang masuk ke? Kemudian tarbiyah nafsiyah, tarbiyah jinsiyah, tarbiyah ijtimaiyah. Tarbiyah jinsiyah. Okey. Dan dalam kitab ini juga disentuh berkenaan dengan at-tarbiyah wal mujtama'. Kemudian bagaimana al-alaqah bain al-fard wal mujtama'. Jadi Jadi kitab ini dia menyentuh berkenaan dengan hubungan dan juga konteks manhaj, bukan dengan sekolah saja, konteks manhaj dan hubungannya dengan ibadah, dengan kehidupan, dengan individu, dengan tarbiyah yang komprehensif, hubungan manhaj dengan masyarakat, hubungan manhaj dalam konteks hubungan di antara golongan kaya dan miskin, lelaki dan wanita, Muslim dan bukan Muslim, dan juga manhaj yang berkaitan dengan hubungan hubungan antarabangsa dan sebagainya lah. Jadi saya tunjukkan ini kitab dia, Al-Manahij Mafhumuha Ususuha Anasiruha wa Tanzimatuha. Jadi tadi saya telah tunjukkan dua kitab, iaitu Al-Manahij Ad-Dirasiyah dan juga mana buku tadi? Ini dia, Falsafah At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Jadi walaupun buku itu tebal, saya harap insya-Allah antum dapat membaca buku ini dan mengambil isi-isi yang sesuai sebagai rujukan
semasa menyediakan tugasan esei secara khususnya. Tugasan esei. Okey. Ala kulli hal, sebagaimana saya sebut tadi, minggu ini insya-Allah saya akan sentuh berkenaan dengan pembelajaran abad 21. Okey. Nampak slide? Bukan slide. Ini satu lagi kitab. Maaf, saya lupa. Ada satu lagi kitab. Sebenarnya saya ada slide, tapi saya tunjuk kitab ni dululah. Okey. Hadzal kitab, ismul kitab Istrategiat At-Tadris fil Qarni Al-Hadi wal-Ashrin. Nampak? Saya share screen. Istrategiat At-Tadris fil Qarni Al-Hadi wal-Ashrin, Dalil Muallim. Ini panduan guru. Panduan guru dan juga musyrif tarbawi. Musyrif tarbawi Dalam bab pertama, dia berkaitan tentang dengan at-takhtit ad-dirasi. Ini secara umum, lepas tu nanti kita akan kita kena fikirkan bagaimana kita laksanakan dalam pendidikan Islam ataupun perguruan Islam. Al-babul awal, at-takhtit ad-dirasi. Perancangan pengajaran. Ini secara umum dulu lepas ni baru saya sentuh berkenaan dengan abad 21. Okey. Tadi saya ada sentuh berkenaan dengan manahij ataupun kurikulum. Okey. Dalam kurikulum ada 4 elemen utama. Ahdaf ta'lim, turuq tadris, okey. Al-muhtawayat, yang ketiga, yang keempat at-taqwim. Yang pertama objektif pengajaran, ahdaf at-ta'lim wa ta'allum. Okey. Yang kedua, muhtawayat ad-dirasah, kandungan pelajaran. Yang ketiga, turuq tadris, kaedah pengajaran, pedagogi. Yang keempat, at-taqwim, penilaian dan pentaksiran. Okey. Ada berapa tadi saya sebut? 4. So di sini dalam kitab ni disentuh berkenaan dengan at-takhtit ad-dirasi wal ahdaf at-tarbawiyah. At-takhtit ad-dirasi al-ahdaf at-tarbawiyah mabadi' at-tadris wifqa buhuth ad-dimagh, berdasarkan penyelidikan. Okey. Di kat sini lesson planning, al-fasl al-awwal, at-takhtit ad-dirasi. Kita sentuh secara umum dulu Lepas ni baru kita lihat bagaimana perinciannya dalam pelaksanaan abad 21. تعددت تعريفات التخطيط الدراسي باختلاف الباحثين. Berkenaan dengan lesson plan ini ada banyak takrifat, definisi. Walau bagaimanapun di sana ada definisi secara umum yang diguna pakai oleh para pendidik dalam bidang pendidikan. Di mana at-takhtit ad-dirasi, ada sini saya التخطيط الدراسي هو مجموع الخطوات والإجراءات.
lesson plan adalah kumpulan ataupun satu sejumlah langkah-langkah dan juga prosedur dan tata kelola ataupun proses yang dilaksanakan oleh guru, yang dirancang oleh guru lebih awal sebelum dilaksanakan pengajaran. Jadi bermakna secara umumnya kesemua perancangan yang telah dirancang oleh guru, pelan tindakan yang telah dirancang oleh guru terlebih dahulu sebelum pelaksanaan proses PDP, pengajaran dan pembelajaran, itu dikira sebagai lesson plan. Tujuannya adalah apa? Supaya dapat memastikan min ajli dhaman tahqiq tadris afdal wa ta'allum afdal. Supaya memastikan proses pengajaran dan pembelajaran itu berjalan dengan lebih baik. Ya, lebih bersedia. Okey. So di sini dalam kitab ni ada diterangkan berkenaan dengan mutatalabat at-takhtit ad-dirasi. Yang mana mutatalabat ini adalah keperluan yang perlu kita ambil kira sebelum kita melaksanakan atau merancang lesson plan. Yang pertama adalah pengetahuan pelajar, ma'rifatut tullab. Semasa kita melaksanakan lesson plan, yajib an na'rif al-ma'lumat as-sabiqah lit-tullab. Sebelum kita buat lesson plan, kita mesti tahu apa pengetahuan lepas bagi pelajar supaya kita dapat sambung, ada kesinambungan. يجب أن نعرف ماذا عرفه الطلاب أو يعرفه الطلاب قبل من الدروس السابقة حتى يكون هناك نوع من التسلسل المعرفي. وثانيا الحصول على المعلومات والبيانات الشخصية. Ini ada bawah ni. Kita mesti tahu maklumat ataupun maklumat yang berkaitan dengan pelajar kita. Dan juga maklumat yang berkaitan dengan, bukan maksud bayanat syakhsiah ni, maklumat asas profiling, student profiling. Supaya kita tahu pelajar kita ni mungkin dari segi keluarganya, maklumat keluarga, pekerjaan keluarga, parent, dan juga berkaitan dengan maklumat-maklumat peribadi yang kadang-kadang akan mempengaruhi prestasi pelajar. Contohnya al-hajatul khassah, pelajar panggil apa? Special needs ataupun pelajar berkeperluan khas. Ma'rifah khibratihim sabiqah, ya. Kita perlu tahu pengalaman pelajar yang lepas, yang terdahulu. Kemudian bagaimana anma' ta'allumihim. Ini dipanggil bagaimana mereka belajar, ya. Dalam pendidikan, kita tahu di sana ada beberapa pola ataupun cara belajar. Ta'allum sam'i, belajar melalui audio, belajar melalui basar, penglihatan visual, ataupun belajar melalui kinestetik al-haraki. Jadi kita kena tahu muyul at-tullab, ya. Wa aidan furuq fardiyah, perbezaan individu antara pelajar, ya, supaya kita dapat melaksanakan pengajaran yang lebih berkesan. Okey. Thaniyan, ma'rifah ad-dirasiyah. Okey. Yang pertama tadi adalah ma'rifah at-tullab. Sebelum kita buat lesson plan, perkara pertama yang kita perlu tahu adalah pengetahuan pelajar. Yang kedua, pengetahuan berkaitan dengan pengajaran tersebut ataupun proses pengajaran yang kita buat. Di sini ada maklumat yang akan kita ajar, mafahim mustalahat, okey,
konsep dan juga terma-terma mabadi, prinsip-prinsip, prinsipal, skill yang akan kita ajar, qiyam ataupun nilai yang akan kita terapkan. Yang kedua, haqaiq maklumat yang kita akan ajar. Maklumat saintifik, maklumat agama, maklumat yang berkaitan dengan falsafah yang kita akan terapkan, dan juga berkaitan dengan aktiviti ataupun jika ia berkaitan dengan pembelajaran ataupun mata pelajaran yang berkaitan dengan riyadhiyah, iaitu matematik. Okey. Okey, ini maharat. Saya tak akan saya tak cukup masa lah nak baca semua kitab ni. Saya akan scroll down perkara-perkara penting, dan saya harap insya-Allah antum akan rujuk buku ini, ya. Ini adalah panduan guru. Panduan guru. Okey. Ini adalah model ataupun contoh lesson plan yang dibuat berdasarkan model Herbert. Mungkin di Brunei ataupun setiap sekolah dah ada model dia. Cuma kita belajar ni, kita belajar semua lah. Nanti kita untuk menambahkan pengetahuan kita. Ini contoh lain. Masa kita buat lesson plan, saya rasa semua guru fahamkan benda ni. Kita ada lesson plan kita. Cuma secara umumnya, dalam bidang pendidikan, ada beberapa model yang digunakan pakai oleh seluruh dunia. Okay, antaranya model Herbert. Okay, yang mana dia mesti ada di sini beberapa unsur penting. Muqaddimah, tamhid, ardud dars, ar-rabtu, yakni integrasi, mengaitkan dengan pembelajaran dengan nilai ataupun dengan pengetahuan lain. At-tasbiq, okey, aktiviti yang dilaksanakan, dan juga at-ta'mim. Yang kedua, model yang menggunakan ahdaf sulukiyah. Ya, ahdaf sulukiyah. Okey, ini model dia. Okey. Dalam istilah pendidikan, as-sulukiyah ni dipanggil aspek efektif ataupun aspek sikap. Aspek apa? Sikap. Dia ada 3. Ahdaf ma'rifiyah ataupun aspek pengetahuan, ataupun dalam bahasa Englishnya aspek kognitif. Yang kedua, sulukiyah, aspek sikap ataupun efektif. Yang ketiga, aspek kemahiran. Al-ahdaf al-mahariyah, ataupun dalam istilah English ataupun pendidikan, aspek psikomotor. Wadah? Wadah. Okay, so ini yang mana ni saya tunjukkan beberapa model. Yang ini ahdaf as-sulukiyah ataupun aspek sikap ataupun efektif. Yang mana semasa kita melaksanakan pengajaran kita, kita mesti tahu kita bukan sekadar menambahkan pengetahuan pelajar. Kita akan ubah sikap dia. Kita akan upgrade, tambah baik skill ataupun kemahiran dia. Jadi bagaimana kita menerapkan aspek ahdaf sulukiyah melalui ansyitah, melalui pembelajaran kita. Ini model, ini salah satu model lah. Okey. Nampak tak di sini ada tajuk at-tahdhir al-maktub wa at-tahdhir az-zihni. Man yafham ma'na tahdhir huna? التحضير الدراسي. ما معنى التحضير الدراسي؟
Tahdir ni bukan makna hudur, bukan masuk kehadiran. Maksud dia persediaan. Persediaan. Okey. Semasa kita merancang ataupun menulis lesson plan, okey. Kita tulis lesson plan sah. Kita tulis lesson plan. Cuma kita tulis semua ke kita tulis benda penting saja? Benda penting. Benda penting saja ataupun benda yang diminta di dalam template tersebutlah. Di Malaysia ada template, ada cara dia, di negara UK Barat ada cara dia, di Brunei ada caranya. Sebab itu di sini ada at-tahdhir al-maktub wa at-tahdhir az-zihni. Ada benda yang kita tulis tapi ada benda yang kita tak dapat tulis. Cuma kita tuliskan di akal kita. Kita tahu tapi kita tak tulis secara detail. Jadi bahagi kepada dua lah. Yang tertulis dan yang tersurat dan tersirat. Tetapi guru yang berpengalaman, guru yang berpengalaman lama-lama dia dah boleh menyerap, dia boleh menghafal apa yang perlu dilakukan dan perlu diubah semasa mengajar. Disebabkan pengalamannya dah lama mengajar. Ini contoh tahdhir hifzah fil lughatil arabiyyah. الموضوع هناك أهداف أن تقرأ الطالب الدرس. يعني ممكن pelajaran قراءة. أن تستوعب الطالبة المعاني التالية. أن تجيب pelajar akan memahami makna perkataan berikut. أن تجيب الطالبة عن أسئلة التدريب الأول. Pelajar akan menjawab pelajaran ataupun soalan dalam latihan yang pertama. أن تكتب الطالبة إحدى جمل الدرس. Pelajar akan menulis. Okey. Ini secara umum lah ya. Tapi di negara lain ataupun di setiap sekolah mungkin ada cara yang lebih khusus dan berbeza. هل يطلب التحضير من معلم جيد أو معلم له خبرة ناجحة؟ Okay. Adakah guru yang baik memerlukan kepada persediaan juga ataupun perlu buat lesson plan? Maknanya mungkin guru tu dah lama dah mengajar, adakah perlu buat? Soalan dia mungkin dia kalau ikut prosedur, jika itu merupakan kehendak sekolah, kita kena tulislah. Itu maksud itu sebahagian daripada kita pun job scope lah. Jadual tugasan, JD ataupun job scope kena buat lah. Okay. Yang kedua, lesson plan ni walaupun kita tak tulis secara detail, paling kurang dia ada rekod. Jadi guru di Malaysia mungkin sama lah di mana-mana pun, setiap hari guru kena tulis lesson plan di dalam buku sebagai rekod pengajaran. Rekod pengajaran dan pembelajaran. Okay. Di sini at-tahdhir al-qadim wal jadid. Ini mungkin ada format yang berbeza dari segi lesson plan. Format berbeza antara negara, format yang berbeza antara sekolah dan sekolah. Itu kita ikut tempat yang kita berkhidmat. Di sini ada contoh-contoh lah.
أهداف الدرس الأساليب والأنشطة الزمن والتقويم الملاحظات. Ini ada okay. Saya tunjukkan secara umum lah. So nanti dalam kotak-kotak yang kecil ni baru saya boleh perincikan ataupun kita boleh perincikan di mana kita nak laksanakan strategi at-ta'allum fil qarnil hadi wal 20 abad 21. Okay. Jadi dalam buku ni dia menerangkan secara umum, kemudian dalam bentuk persoalan dan juga dalam bentuk jadual. Okey. Dan mana buku ini dalam 458 muka surat. 458 muka surat. Jadi boleh dijadikan rujukan lah. Merupakan rujukan yang amat penting. Hadal kitab huwa min aham al-maraji' li al-muallimin wal muallimin al-judud. Bukan setakat untuk guru baru saja, guru lama pun perlu sentiasa membaca insya-Allah buku ini. Baik. Ini adalah benda-benda penting yang perlu diketahui oleh guru. Iaitu apabila kita merancang pengajaran kita kena ada pemeringkatan. Wajib alaina an na'rif hunaka tasalsul ma'rifi. Ada pemeringkatan dari segi pengetahuan. Yang mana kita selalu ni kita banyak guna apa? Belum taksonomi. Hal darastum belum taksonomi? Tak. Baik. Ini dipanggil okey, untuk belum taksonomi ada dua ada yang lama dan juga yang baru. Cuma belum itu hanya terhad kepada al-ahdaf al-ma'rifiyah. Tapi dari segi emosi ada taksonomi lain. Tidak sesuai guna belum. Namanya taksonomi Karatol. Untuk an-nafs al-haraki, ini psikomotor lah, ini psikomotor ataupun pergerakan psikologi dan pergerakan an-nafs al-haraki digunakan tasnif Simpson. Tasnif Simpson. Antum boleh Google lah belum taksonomi Karatol taxonomy and Simpson taxonomy. Yang mana kita dah ta'awadna ana belum. Ini belum ni lah Ini yang lama 56, dia ada model yang baru. Al-Hafiz, Al-Isti'ab, Al-Tatbiq, Tahlil, Tarkib, Taqwim. Yang baru nombor 6 itu adalah tahlil ataupun synthesize. Okay, هذا هو تسلسل المعرفي لبلوم. المعلومات، الاستيعاب، تطبيق application، التحليل analysis، التركيب، ثم التقويم. Okay, sekarang kita lihat kepada belum yang Karatol ni untuk aspek emosi. Yang mana nombor satunya adalah al-istiqbal. Di bawah sekali penerimaan. Al-istijabah, response. Taqyim, penilaian. Tanzim, penyusunan. Tazwid. Bagaimana kita menyerap menyerap nilai ataupun sistem nilai yang telah kita pelajari Di sini ada bagaimana seseorang itu nizam qimi thabit يوجه سلوك الفرد.
bagaimana kita apabila kita mempelajari satu nilai yang baru, kita menyerap nilai tersebut di dalam diri kita. Itu maksud dia. Okay, so ini adalah yang kelima. So dia ada berapa tadi? Dia ada, untuk ni dia ada 5. Untuk aspek sikap dia ada 5 tangga. Untuk belum dia ada 6. Dia ada 6. Okay. Jadi kita untuk tarbiyah diniyah, mungkin jika antum kita cuba untuk menerapkan nilai murni semasa nilai murni ataupun bagaimana pelajar kita dapat menerap nilai-nilai akhlak yang mulia. Kenapa gagal? Kenapa pelajar kita pandai tetapi gagal dalam apa nama? Dalam akhlak, kerana kita tidak mengikut sistem pemperingkatan yang betul, iaitu di tangga yang teratas sepatutnya tazwid ataupun bagaimana kita menyerap sistem nilai tersebut dalam diri. Okay. Yang seterusnya ini adalah taksonomi yang berkaitan dengan psikomotor, yang mana kita menggunakan model Simpson yang bermula daripada bawah. Bermula daripada bawah, al-idrak al-hissi. Okay. Kita apabila kita melaksanakan satu skill, kita akan cuba dulu, kita rasa dulu. Lepas kita rasa, kita dah merasai, kita dah merasai pengalaman yang tersebut, maka kita akan pergi pada isti'anat, kita pun bersedia. Lepas tu kita pun al-istijabah aliyah, istijabah, kita respons secara awal, kemudian kita respons secara yang lebih detail, at-takayuf, kita pun adapt, kita pun cuba untuk menyelesaikan diri. Yang seterusnya al-ibda'. Yang paling tingginya adalah al-ibda', maknanya kita menggunakan cara yang tersendiri. Okay, ini dia. Al-idrak al-hissi, kita bermula dengan perception. Pengetahuan kita secara panca indera. Apa yang kita nampak, apa yang kita rasa. Al-isti'adat, kita pun menyediakan diri kita untuk proses yang seterusnya. Istijabah muwajjahah, istijabah aliyah, istijabah muwajjahah. Mungkin pada mulanya kita melaksanakan aktiviti tersebut secara mengikut arahan. Kemudian kita pun seterusnya kita melaksanakan aktiviti tersebut secara spontan. Seterusnya kompleks, secara bebas. Akhirnya ta'dil, kita menggunakan kita melaksanakan aktiviti tersebut secara mengikut cara kita masing-masing. Secara kita masing-masing, dan sampai di akhir adalah ibda'. Okay? Baik. So di sini ada berkaitan dengan aplikasi pengajaran wifqa buhus, berdasarkan data penyelidikan. Ini untuk pengetahuan, 3 buku yang saya share tadi ni tak masuk periksa. Saya cuma nak kongsikan rujukan-rujukan ni untuk antum. Dua perkara penting. Yang pertama, mungkin ada antara kitab ni yang berguna untuk rujukan penulisan tesis, ataupun esei, ataupun takdim, ataupun subjek lain. Okay. Yang keduanya, mungkin ada antara buku ini ataupun ketiga-tiga buku ini berguna untuk menjadi rujukan bagi kursus yang lain. Okay.
Jadi buku ni banyak lah Buku ni muka suratnya pun banyak, 458. Jadi tak mampulah mungkin tak cukup masa nak baca semua. Jadi saya tunjuklah secara sekali lalu ataupun sekali imbas perkara penting. Ini adalah manhaj madrasi, silibus sekolah. Okey, silibus sekolah, manhaj. Okey. Ini berkaitan dengan manhaj. Usus al-manhaj ad-dirasi. Kita ada usus falsafiyah, ijtimaiyah, nafsiyah, ma'rifiyah. Perkara-perkara penting lah saya tunjuk. Falsafah Islamiyah, falsafah. Sebab tu masa kita belajar sebelum ni pun kita bermula dengan falsafah tarbiyah al-Islamiyah. Falsafah al-hayah, falsafah kehidupan. Falsafah pendidikan Islam, falsafah pendidikan negara. Semuanya bermula dengan falsafah yang mana perkara ini mempengaruhi bagaimana sistem pendidikan dilaksanakan. Baik. Ini dia. الباب الثالث يتحدث عن استراتيجيات حديثة في التدريس. Ini the modern strategies in teaching. Okay, termasuklah yang tadi dipanggil sebagai abad 21. Tapi ini secara umum pada masa ni, pada masa buku ni ditulis belum terkenal lagi istilah abad 21 ni. Cuma dah ada ta'lim al-mutamayyiz, pendidikan khas, al-istiqsa, ta'lim wa ta'awuni, pembelajaran kolaboratif dan juga penyelesaian masalah. Ini al-istiqsa. Al-istiqsa ni macam kita buat apa nama? Memahami masalah. Memahami masalah. Kita buat analisis untuk memahami masalah. Itu panggil al-istiqsa. Kita buat analisis untuk kita faham masalah pelajar, masalah sekolah, masalah yang berlaku di dalam persekitaran pembelajaran yang kita laksanakan. Seterusnya, ini aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan ta'alum ta'awun ni. Okay, kemudian tak ada. Buku ni agak tebal lah. Jadi insya-Allah saya harap antum boleh tengoklah yang mana yang sesuai, bukan semestinya semua yang mana yang sesuai. Okay. Sebab saya pun tak pasti sama ada buku ni atau rujukan ni ada di dalam perpustakaan Kupu SB. Ini berkaitan dengan strategi-strategi. Okay, ini berkaitan dengan okay, ini sekolah. Ini berkenaan dengan sekolah. Okay. Ini berkaitan dengan strategi pengajaran nilai. Bagaimana kita menerapkan nilai dan kemahiran hidup. Okay. Ni kognitif lah. Bagaimana kita menerapkan kemahiran kognitif. Tak apalah. So kitab ni ataupun rujukan ni sangat tebal. Okay. Sangat tebal. Jadi buku ni amat berguna nanti apabila kita telah menjadi guru. Ya. InsyaAllah dari segi apa yang kita belajar di
semasa di Kupu SP tidak ada masalah. Tapi apabila kita menjadi guru nanti, sebenarnya cabaran itu lebih besar selepas kita tamat belajar. Jadi apabila kita tamat belajar, kita akan belajar ataupun kita akan mendapat pengalaman baru yang lebih banyak. Jadi kita akan memerlukan kepada pengetahuan untuk kita menyelesaikan masalah-masalah baru. Jadi buku ni sangat berguna untuk kita semasa kita menjadi guru nanti, insya-Allah. Tak. Jadi saya akan sentuh berkenaan dengan PK21 lah. PK21 okay. Cuma semester berapa ni? Saya minta maaf lah sebab apa nama? Slide ni dalam bahasa Melayu dan Inggeris mencampur. Dia campur-campur lah Melayu, Inggeris, Arab. Sebab supaya senang faham ni. Ni pun lupa juga tarikh, tak apa. على كل حال هذا هو يعني الآن نفهم لماذا يجب على المدرسين أن يفهموا مفهوم المناهج. okay. لماذا؟ لأنهم سينفذون أو سيطبقون تطبيقات القرن ال21. Di Malaysia ataupun secara umumnya di dalam sistem digunakan istilah PAK21. Di negara Brunei mungkin menggunakan istilah pembelajaran abad 21. Cuma tak adalah istilah PAK tu. PAK tu dah. Okay. So ini adalah maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran abad 21 yang antum boleh Google di dalam internet banyak. هذه المعلومات موجودة بكثرة في internet. Right. Bila kita Google internet, ada pembelajaran abad 21, 26 perkara yang perlu anda tahu berkaitan abad 21. Ini Fan and Pick ni adalah aktiviti, salah satu aktiviti yang menerapkan pembelajaran abad 21. Ada yang tulis ada 41 aktiviti, ada yang tulis 49, ada yang tulis 101, ada tulis 20, ni 47. Dia tidak ada satu bilangan yang khusus. Dia bergantung kepada kreativiti guru. Ada boleh jadi 1000, boleh jadi 900. Cuma dia bergantung kepada kemahiran guru lah. Ala kulli hal, kenapa kita melaksanakan abad 21? Di sini ada 4 C. Gunakan arba'ah C. C yang pertama communication, yang kedua tawasul, C sani collaboration, ta'awun, C yang ketiga critical thinking, tahlil naqdi, arba'ah creativity, al-ibda'. Okay? Ini يعني بشكل عام بشكل عام boleh ممكن أن يكون هناك 5C 6C 7C. هذا يعتمد على دولة معينة. هذا بشكل عام تواصل، تفكير نقدي، التعاون، الإبداع. Okay, di sini ada. Saya tak pasti boleh buka ke tak ni. 4C in education. Ada kat sini. Okay. So 4C ni apa? 4C ni adalah skill, maharat. Arba'ah maharat asasiyah fi al-qarni al-hadi wal-20.
secara umum lah. Cuma di sekolah-sekolah di Malaysia dia ada 6 C. Dia ada tambah lagi 2 C. Okay, saya share ni dalam website group 4C, 21st Century Skill. Baik. Si Malaysia, akan ditambah lagi dua C, iaitu C character and C country. C character dan C country. Yang pertama, part yang pertama adalah C generic, critical thinking, creative thinking, collaboration, communication. Character, kepribadian, akhlak. Country, yani hubbul watan, kenegaraan. Okay. Baik. السؤال لماذا نطبق التعلم في القرن الحادي والعشرين? Kenapa kita melaksanakan pembelajaran abad 21? Okay. Al-muhim huna student centered. Ini kata kunci dia. Pembelajaran abad 21 yang التعلم في القرن الحادي والعشرين هو التعلم المتمركز على الطلاب. Pembelajaran yang berpusatkan pelajar. التعلم القائم على التعاون, yang menggunakan aktiviti kolaboratif, kerjasama. Have context, يعني التعلم الذي يرتبط بالبيئة المحيطة. Dia bukan belajar semata-mata pembelajaran yang dalam buku, tapi pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan. Sebab dia belajar bukan untuk hafal, belajar untuk menjadi manusia. Integrated with society. للتعلم علاقة مع المجتمع. Punyai hubungan dengan masyarakat. ما هي المهارات؟ Jadi إذا نحن في التربية الدينية يجب علينا أن نعرف هذه المهارات. نحن مدرسو التربية الدينية يجب أن نفهم ونستوعب ما هي المهارات المهمة في القرن الحادي والعشرين. أولا المسؤولية والقدرة على التكيف. Tanggungjawab dan keupayaan untuk beradaptasi dengan persekitaran. Maharat al-ittisal, kemahiran komunikasi. Al-ibda' wat-tatallu' al-fikri, mempunyai kreativiti dan mempunyai vision pemikiran, visi pemikiran. At-tahlil an-naqdi, at-tafkir an-naqdi, ada creative thinking and creative and critical thinking. Al-ma'rifah al-khassah, kena ada pengetahuan berkenaan dengan teknologi. Al-ma'rifah al-khassah bil ma'lumat wal wasa'id. Jadi guru agama pun kena ada pengetahuan berkaitan dengan teknologi dan multimedia. Al-maharat al-syakhsiyah wa ta'awuniyah. Kemahiran penting juga adalah kemahiran personal dan intrapersonal. Tahdid al-mushkilat, kena tahu untuk problem solving. Mengenal pasti masalah dan menyelesaikannya. Tawjih al-zati, kena ada independent punya skill. Tawjih zati, independent instruction. Al-mas'uliyat al-ijtimaiyah, kena ada social responsibility. Ini contoh kelas, ini bukan kelas agama ini kelas bahasa Jepun. Ini contohlah. Tapi dalam ni diterapkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan, yang sesuai dengan pembelajaran bahasa. Okey? Idan. Hadha word cloud kita nampak 21st century. Apa itu 21st century? Dia bukan 21st century film ataupun filem pawagam. Dia adalah berkenaan dengan kemahiran penting yang perlu kita kuasai dalam abad masa kini. Abad 21.
Kenapa penting? Kerana abad 20 berbeza caranya. Abad 20, guru bercakap di depan kelas, murid mendengar. Abad 21, guru menjadi pembimbing, guru menjadi facilitator. Dipimpin guru berdasarkan murid. Arahan langsung kolaboratif. Ya, banyak aktiviti. Jika dahulu peperiksaan bertulis, sekarang ada berbentuk penulisan, ada berbentuk kemahiran. Dulu hanya memfokuskan kepada kandungan, sekarang tidak lagi. Sekarang bergantung menitik beratkan kepada penguasaan proses. Sebab itu pembelajaran dilaksanakan secara aktiviti. Murid memahami proses melalui pengalaman, bukan melalui apa yang dibaca dan dihafal semata. Jadi jika kita mengajar pelajar kita عندما ندرس الصلاة مثلا الصلاة ليس فقط من الحفظ الصلاة من الممارسة تعليم اللغة العربية ليس فقط حفظ للمفردات ولكن من ممارسة الكلام القراءة والكتابة وأيضا مهارات هناك مهارات عليا وهناك مهارات سفلى ini pemikiran arah tinggi teori nazariyat wa tatbiqat kurikulum kemahiran hidup. Jika dulu kurikulum manhaj di sekolah saja, sekarang dia melibatkan kemahiran untuk hidup. Ta'allum fardi, ta'allum jama'i. Sekarang الآن يركز التعلم على النشاط في المجموعة. التركيز في الفصول، التركيز في الكوميونتي، في المجتمع. Sumatif jika dahulu يعني قديما يركز على الامتحان النهائي الآن امتحان تقويم مستمر. Jika dahulu pelajar hujung semester periksa 100%, sekarang tidak lagi. Sekarang subjek kita pun bukan 100% peperiksaan. Ada berbentuk tugasan penilaian formatif. Sebab tu kita ada esei, kita ada poster, kita ada takwim. Sebelum peperiksaan akhir. Belajar untuk sekolah, belajar untuk kehidupan. Belajar untuk sekolah, belajar untuk kehidupan. Jadi kita bukan belajar untuk degree sahaja. Kita bukan belajar untuk sijil. Lepas habis sijil, kita tak tahu bagaimana untuk hidup. Bagaimana untuk masuk dalam masyarakat. Jadi kita belajar untuk hidup. Okay? Di sini adalah ciri-ciri Pak. Saya tak sempat nak buka benda ni. Tapi tak apalah. Siapa boleh sebut? Man yastati' an yadhkur ma hiya khasa'is al-muhimmah lada muallimi al-qarni al-hadi wal-20. Siapa boleh sebut ciri-ciri penting yang perlu ada dalam kepribadian ataupun kualiti guru abad 21. Selepas kita melihat dan membaca apa yang telah saya kongsikan tadi. Guru pada abad ini, bagaimanakah mereka harus, apakah ciri-ciri yang harus ada dalam diri mereka? Nah. Tak ada jawapan salah ataupun jawapan yang betul. Kita munaqashah. Apa boleh?
Apa dia? Apa ciri dia? Ataupun apa perkara asas? Seorang guru yang mesti ada asas kemahiran teknologi yang terkini. Aywa, sahih, sahih. Okey. Syukran. Jadi, secara umumnya, kita sebagai guru, bakal guru, kita kena menguasai beberapa perkara penting. Okay. Perkara pentingnya ialah yang pertamanya pengetahuan kita tentang takhasus kita. Kita takhasus apa? Mahwa takhasus. Lughah Arabiah, Syariah, Usuluddin, itu dipanggil pengetahuan khusus. Baik. Sanian, pengetahuan berkenaan dengan pedagogi ataupun pendidikan dan pedagogi, aspek pendidikan. Lepas tu kita masuk ke PSB. Kita tak masuk universiti. Sebab universiti umum dia tak ajar berkenaan dengan pendidikan. Okay, kita pembelajaran pendidikan ni ada aspek, ada falsafah pendidikan, ada bagaimana nak mengajar, apa dia elemen penting dalam manhaj. Kemudian berkenaan dengan aspek pentaksiran, bagaimana melaksanakan pentaksiran, pengurusan bilik darjah, mengenal pasti kelemahan pelajar, dan maksud tadi lah kemahiran abad 21. Kemahiran abad 21. Okay. Dan tambahan sebab kita ni ustaz dan juga ustazah. Kita juga kena ada ciri-ciri murabbi lah. Ciri-ciri murabbi sebagai pendidik, sebagai qudwah hasanah. Alright. Okay. So ini, dan juga kita kena ada satu kemahiran untuk sentiasa menambah maklumat, menambah pengetahuan, menambah baik kemahiran. Kerana dunia sentiasa berubah. Dunia sentiasa berubah. Okay, ini dia. Ini contoh di Malaysia tapi lebih kurang sama lah kot. Kreativiti dan inovasi. Pemikiran kritis, tafkir naqdi, halul mushkilah, penyelesaian masalah, komunikasi, tawasul, berta'awun, kolaborasi. Literasi maklumat. Kita kena ada celik maklumat lah. Maknanya berpengetahuan lah tu. Literasi teknologi, kita kena ma'rifah bitaqniyah dan juga ICT. Flexibility, at-takayyuf. Kita kena ada maharat at-takayyuf untuk menyesuaikan diri. Okay, kemudian ni nak masuk ke? Sekejap. Alamak, sahlan. Okay. Sahlan. Sahlan ni kita sekarang dalam kemahiran guru abad 21. Kreativiti dan inovasi, pemikiran kritis, komunikasi dan kolaborasi, literasi maklumat, literasi teknologi, flexibility, mempunyai haluan diri, ini taujih nafsi tadi, kemahiran sosial dan antara budaya, ini maharah syakhsiyah, maharah ittisal, productivity dan accountability, kepimpinan tanggungjawab. Tadi saya share dahsyat inilah. Ini yang tadi mana tadi? Ini tadi. Inilah tadi dalam bahasa Arabnya. Ini dalam bahasa Arab. So mungkin antum nampak dapat idea untuk buat poster. Antum boleh buat poster guru-guru pendidikan agama abad 21. Jadi antum boleh buat beberapa
konsep-konsep dalam poster. Dari segi definisi, dari segi kepentingan, dari segi keperluan, dan juga dari segi skill yang perlu ada. Ya, yang saya share ni Maharat Al-Qarnil Hadi wal Ashrin dalam bahasa Arab. Ini dalam bahasa Melayu. Ini dalam konteks di Malaysia, dan ini secara umum. Ciri-ciri guru abad 21 menguasai kandungan kurikulum, menguasai subjek lah, Lughah Arabiah, Syariah Islamiah, Matematik, Geografi, Sains. Mahir dalam pedagogi, mengetahui, memahami perkembangan murid, yajib alaina an nafham. Kita mesti faham teori perkembangan manusia, teori psikologi manusia, teori bagaimana manusia berfikir, masalah pembelajaran, psikologi pembelajaran, counselling, dan juga guru kita kena juga tahu counselling, bagaimana kita nak merangsang motivasi pelajar kita untuk belajar. Dan abad 21 sangat penting tahu menggunakan teknologi terkini. Yang mana sekarang selepas COVID kita lihat berlakunya lonjakan atau peledakan AI. AI apa? Artificial Intelligence. Ya. Jadi antara yang banyak gunanya ialah yang senangnya dulu, yang mula-mula dulu kenal dulu ChatGPT. ChatGPT ni ada yang full version dengan trial version, tapi saya gunakan tu semasa saya belajar untuk menyusun ayat dalam bahasa Arab, bukan untuk copy paste. Kita belajar untuk tatwir uslub. Ini taksonomi yang saya share tadi, tapi taksonomi ni ada dalam terhad kepada knowledge. Okay? Di sana ada taksonomi lain yang berkaitan dengan sikap, efektif dan juga psikomotor. Ini taksonomi yang berkaitan dengan knowledge. Yang mana taksonomi ni ada 67 dengan yang terkini. Ya. Okay. Slide ni saya dah ada dalam Google Classroom. Dah ada dalam Google Classroom. Jadi saya harap antum boleh dapat istifadah lah. Ini saya tunjukkan contoh-contoh bagaimana pembelajaran abad 21 dilaksanakan di Malaysia. Ya, lebih kurangnya sama, kurang lebihnya sama. Jadi antum boleh lihat bagaimana definisi. Antum klik lah, nanti dalam tu ada link dia. Ada guidebook bagaimana menulis RPH, dan antum ubah sesuai lah berdasarkan format di negara Brunei Darussalam. Apakah aktiviti yang akan dilaksanakan, okay? Dan juga contoh-contoh secara spesifik berkenaan dengan يعني كيف ننفذ أنشطة تعليم والتعلم في القرن الحادي والعشرين في اللغة العربية وأيضا في التربية الإسلامية. Ini ada beberapa video Okay, saya akan sharekan video ni, cuma saya tak pastilah dengar suara ke tak, tapi antum boleh nampak Okay. Ini bagaimana pelaksanaan aktiviti abad 21 dalam mengajar Isra' dan Mi'raj. Okay, dia berkaitan dengan tajuk Isra' dan Mi'raj ni. Okay, jadi saya rasa baik saya share dalam saya tak dalam WhatsApp group sebab ini ramai yang tak datang. Jadi saya share kat sini lah. Okay, video yang kedua.
Okey, saya harap antum boleh jadi ya. Boleh harap boleh jadi contoh lah. Okey, video 3. Okey, projek 3, video 3 ni yang bagi yang nampak ini bagaimana yang ni kaifa nunafiz projek. Kita bukan bergantung kepada muhadharah saja. Kita buat aktiviti project based learning dalam mengajar tajuk berkaitan dengan aurat. Faham aurat kan? Aurat. Auratun nisa wal rijal. Okey, sekejap ada mesej masuk. Apa ni? Oh, tak apa. Yang mana ada hal boleh keluar dahulu. Nanti saya akan boleh lihat semula rakaman. Okey, video 4. Video 4. Okey. Video 5 ni bagaimana kita mengajar durus dipanggil akhlak, kesabar. Kan kita ajar tajuk berkaitan dengan sabar, berkaitan dengan tekun. Bagaimana kita laksanakan dalam bentuk aktiviti. Bukan setakat dalam bentuk syarahan semata-mata. Okay? Yang ni pula mungkin di Brunei tak ada masalah ni, tapi mungkin di seluruh dunia, di Malaysia ni agak banyak juga kaitan dengan ajaran sesat. Bagaimana kita nak mengajar supaya pelajar kita faham apa itu ajaran sesat dan bagaimana untuk menjauhinya. Okay? So saya harap antum boleh ambil istifadah lah daripada apa yang saya share ni. Contoh-contoh lah banyak ni. Okay. So kesemua PAK 21 ni dia bermula dengan pedagogi dah dulu. Pedagogi secara umum, kurikulum. Lepas tu secara khusus bagaimana kita melaksanakannya dalam PAK 21 untuk menerapkan 4C dan juga 6C yang saya sebutkan tadi. Okay. Ini dalam PAK 21 dalam pendidikan Islam. Okay. Cuma saya akan sharekan satu lagi lah. Sebab saya rasa antum insyaAllah aydan takhasul Arabiyah sahih. Antum boleh Google lah. PAK 21 banyak ya. Okay, saya tutupkan. Saya antum boleh baca lah nanti insyaAllah. Sebab semua pun dah sibuk. Antum boleh baca lah. Okay, so ini aktiviti secara khusus
Alright. So inilah sebenarnya kita buat benda ni untuk video tadi. Okay, kenapa kita laksanakan aktiviti-aktiviti ni? Sebab kita tahu bahawa pelajar kita bukan semuanya jenis mempunyai learning style yang sama. Learning style yang sama. Indahum tadris maharat. Kerana pelajar kita ada yang ta'lim, ada yang visual, ya, ada auditory. Pelajar kita ada yang dia cepat belajar menggunakan visual. Sebab tu dia lebih cepat hafal jika dia melihat video. Ataupun dia lebih kepada auditory. Dia lebih cepat belajar jika dia mendengar. Ataupun dia lebih cepat belajar dan faham jika dia melaksanakan tugasan ataupun aktiviti. Alright. Sini ada dalam ni ada satu survey. Kita sendiri pun kita tak tahu. Kita ni lebih sukakan apa? Kita ni lebih muyul kepada yang macam mana? Okay. So antum boleh jawab survey ni nanti jika antum nak cuba. So jika antum boleh cuba untuk tahu antum prefer guna apa untuk belajar. Okay. Learning style. Alright. Okay. So saya rasa Izan binisbati huna. Okay. Anwa' ad-darisin. Nahnu al-muallimun يجب أن نعرف هناك أنواع مختلفة من الدارسين. هناك الدارسون بصريا، متعلم بصريا، visual، سمعيا، auditory، وملموسا أو حركيا kinesthetic. وفي التدريس أيضا بعد التدريس يجب علينا أن نقوم بالتقويم. Kita mesti melaksanakan pentadbiran. Okay, ni pentadbiran peperiksaan lah kan. Cuma ada peperiksaan bertulis, ada peperiksaan berbentuk tugasan. Ada jadi kita kena fahamlah. Kita kena memahami taksonomi yang berkaitan dengan pengetahuan. Belum ada kemahiran arah rendah dan arah tinggi. At-tadhakkur, al-faham, at-tatbiq, at-tahlil, at-tarkib, at-taqwim. Okay. Okay, semasa kita menulis lesson plan, ini adalah al-af'al ataupun verb yang kita akan tulis di dalam lesson plan. Ya, yang mana mesti ada pemeringkatan dari segi ni ya. Ya, jadi saya cuba pergi. Ya. Ini kalau kita gunakan kita menilai dari segi pengetahuan, mesti ada tazakkur apa dia? Yata'arraf, yaktub, yu'addid, yuraddid, yuhaddid. Lepas tu kalau naik kepada al-faham, yastantij, yumayyiz, yuhawwil. Kalau aplikasi ni ada yahsib, yaktashif, yu'alij. Ya. Tapi kalau aspek ataupun ini pengetahuan kognitif, akal, ini kemahiran. Okay, ini emosi. Okay. Tak apalah, ni saya tunjuk buku-buku saja. So ini adalah aktiviti secara umum lah. هذه هي أنواع الأنشطة للتعليم في القرن الحادي والعشرين. Round table. Macam mana kita mengajar tajuk wuduk menggunakan round table ke, ataupun think, pack and share, hot seat. Ni mungkin nudaris lughah Arabiah, qira'at as-saja' wal ash'ar, role play, taqdim, gallery walk, 3 stay 1 stay, penyelesaian masalah, hal muskilat, simulasi,
Simulasi ni macam pilot belajar, pilot bawa flight. Mereka akan masuk di dalam satu mesin simulasi dulu. Jadi dalam simulasi tu pilot akan merasa pesawat naik. Dia pun akan rasa pesawat tu mendongak naik. Semasa pesawat landing, simulasi tersebut akan landing, akan turun ke bawah. Jadi akan merasai pengalaman sebenar. Kajian lapangan, station, eksperimen, inquiry. So dalam PAK 21 juga kita menggunakan ITING, peta ITING. Peta ni lah. Peta ITING, yang mana peta ni mencabar kebolehan belajar untuk melukis konsep yang mereka faham di dalam bentuk peta. Okay? إذن يعني أعتقد هذا هو محتوى الدراسة بالنسبة ل PAK 21. Okay. Saya rasa mungkin lepas ni grup 4 sajalah, grup 4 saja. Sahih? Okay, boleh saya nak ambil gambar sikit. Gambar sikit. Ya. Saya ni tengah travel. Saya ni apa? Tak apalah, saya nak ambil record saja. Hari ni mungkin tak aman sebab ada mendakan imtihan. Ada yang okay, tak apa. Right. Saya rasa boleh kot boleh kot mula siapa yang kumpulan nak bentang tu. Tafadhal. Tak apa, kumpulan 4 boleh dah sebab minggu lepas kita habis lewat. Minggu ni tak apalah, minggu lepas terlajak 20 minit je. Minggu ni tak apalah. Kita habis pembentangan, habislah lapar ataupun ada sedikit perbincangan. So siapa kumpulan ni minggu ni? Kumpulan 4. Grup 4 siapa Kumpulan 1 Nur Rashidah dengan Amal Wazirah dah settle. Grup 2 Majmu'ah Thaniyah Abdul Hafiz, Muhammad Khairul Hisham, intaha, Muhammad Syahmi. Majmu'ah Thalitha Ismail Haji Adnan wa Ustaz Ahmad Sahlan, alhamdulillah. Waliyam insyaAllah Majmu'ah Rabi'ah. Rabi'ah betul
Saya kumpulan 6, Ustaz. Oh. Ada 2 Rashidah, 1 Rashidah, 1 Nur Rashidah. Okey, tafadhal. Majmu'ah Rabi'ah. Kumpulan 3 Ustaz Ismail sudah share slide ke belum? Belum share kan? Belum, nanti saya share insyaAllah. Okey, baik. Okey. Okey, saya tunggu saya mute saya mute mic saya. Okey. Okey. Ustaz. Ya. 4 di Apa akhir. dia? 4 di akhir. Ya. Tak clear apa dia? Apa dia Rashidah? Si tidak dapat bantu hari ini. Oh, ada seorang saja. Jadi ada berapa orang? Ada seorang saja. Ada 2 orang. Sepatutnya ada 3 orang. Begitu ke? Grup kumpulan 4 ada berapa orang? Ada 3 kali, dokter. Semua ada 3. Ah. Sekarang ada berapa orang? 2 saja. 2 tapi sekejap Ustaz. Tidak mengapa, boleh saja present dulu yang ada. Dua orang present dulu, yang satu lagi tu mungkin nanti sambung sedikit ke minggu depan. Dokter, ada 2 orang. Jadi 2 orang dulu, yang satu lagi tu mungkin sambung sedikit ke minggu depan. Bahagi-bahagikan slide pada yang seorang lagi tu. Okay. Boleh? Paling kurangnya ada musyarakah lah.
paling kurangnya setiap orang ada baca slide. Jadi adalah musyarakah, markah untuk participation. Okey, teruskan sahaja dengan yang ada, tak apa. Saya faham susah pilih orang lain. Tapi nak macam mana? Itulah yang diberikan kepada saya. Okey, boleh. Share dulu. Kita teruskan dengan siapa yang ada dulu. Ada slide ke? Ke online guna handphone? Masih di Nur Rashidah. So siapa kumpulan 5 ni? Kumpulan 4 ni siapa? Kumpulan 4 ni daripada mana? kumpulan DPU di Puli. Di TPU. di TPU. Okay, so kumpulan di TPU ni Namanya Afif dan Akmal. Afif.
Okey, saya dapat mesej kumpulan 4, kumpulan 5 yang akan bentang. Kumpulan 5, sekejap. Sekejap, dia kata sini, kejap. Kumpulan okey, Afif ada program. Sekarang oh, ini minggu depan. Minggu depan kumpulan 6 tak boleh. Jadi minggu depan kumpulan 5. Minggu ni kumpulan 4. So sekarang ni siapa yang ada? Oh, Akmal pun tak ada. Afif pun tak ada. Oh, so kumpulan 4 Afif dengan Akmal Sekejap nak tanya wakil. Sebab mereka tak maklumkan kepada saya apa-apa. Sekejap ya. Jika tak ada, ada ke tak ada ni takdim ni. Cuma kalau jika tangguh, minggu depan halaqah jadi 2 jam lah. Itulah masalahnya. Jadi panjang sikit lah. Saya boleh ni, cuma saya tak pastilah. Siapa boleh kontak kumpulan 4 ni? Sebab mereka tak beritahu saya apa-apa pun. Okay, so kita tangguh dululah. So minggu ni tak ada halaqah. Halaqah untuk yang ni kita akan tangguh minggu depan insya-Allah.
طيب إلى اللقاء. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Syukran Ustaz. عفوا.